Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli kumpulan 3 set 13 Pentaksiran Pembelajaran GGGA 5022 akan membentangkan rubrik analitik dan rubrik holistik bagi subjek sejarah tingkatan 1 bab 5 Tamadun Awal Dunia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu Nurul Fatihah binti Ahmad, Syawal bin Zainal Abidin, Nur Syakila binti Aris Padilah, Atik Arisa binti Rosli, Rozanawati binti Muhammad Jamil dan Farida Yasmin binti Farid Khan. Nama saya Faridah Yasmin binti Farid Khan. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami dengan rubrik analitik dahulu. Rubrik analitik kumpulan kami terdiri daripada 3 kriteria iaitu kandungan fakta, hujah huraian dan koheren keseluruhan penulisan. Rubrik analitik kami juga mempunyai 3 performance level iaitu baik, sederhana dan lemah. Untuk markah yang baik iaitu 6 markah dari segi kandungan fakta, murid dapat menyatakan ketiga-tiga fakta dengan tepat. Dari segi hujah huraian pula, murid dapat menghurai ketiga-tiga fakta yang diberikan dengan hujah yang bermakna. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, setiap ayat yang ditulis, murid mempunyai koheren yang kuat. Untuk markah yang baik iaitu 5 markah dari segi kandungan fakta masih lagi sama iaitu murid dapat menyatakan ketiga-tiga fakta dengan tepat, tetapi dari segi hujah huraian pula, murid hanya dapat menghurai 2/3 fakta yang diberikan dengan hujah yang bermakna. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, setiap ayat yang ditulis murid mempunyai koheren yang kuat. Untuk markah sederhana iaitu 4 markah, dari segi kandungan fakta, murid dapat menyatakan 2 daripada 3 fakta dengan tepat. Dari segi hujah huraian, murid dapat menghurai kedua-dua fakta yang diberikan dengan hujah yang bermakna. Dari segi koheren keseluruhan penulisan pula, tidak semua ayat yang ditulis murid mempunyai koheren yang kuat. Untuk markah sederhana iaitu 3 markah dari segi kandungan fakta masih lagi sama iaitu murid dapat menyatakan 2 daripada 3 fakta dengan tepat, tetapi dari segi hujah huraian, murid hanya dapat menghurai salah satu fakta yang diberikan dengan hujah yang bermakna. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, tidak semua ayat yang ditulis murid mempunyai koheren yang kuat. Untuk markah yang lemah iaitu 2 markah. Kandungan faktanya, murid hanya dapat menyatakan satu fakta sahaja secara tepat. Dari segi hujah huraian, murid hanya dapat menghurai satu fakta sahaja yang diberikan. Dari segi koheren keseluruhan penulisan, ayat demi ayat murid tidak menunjukkan koheren langsung. Untuk markah yang paling lemah iaitu 1 markah dari segi kandungan fakta, murid hanya dapat menyatakan satu fakta sahaja secara tepat. Namun dari segi hujah huraian, murid tidak dapat langsung menghurai fakta yang diberikan. Dan dari segi koheren keseluruhan penulisan, ayat demi ayat murid tidak menunjukkan koheren langsung. Baik, saya serahkan kepada rakan saya, Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakila binti Aris Padilah akan menerangkan berkenaan dengan soalan rubrik analitik. Berikut merupakan contoh soalan rubrik analitik daripada kumpulan kami iaitu terangkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tamadun Mesopotamia. Seterusnya, berikut merupakan panduan penskoran rubrik analitik berdasarkan soalan yang diberikan tadi. Guru-guru boleh menggunakan panduan penskoran ini untuk menilai jawapan murid. Jika terdapat 3 fakta yang tepat, 3 huraian yang bermakna, serta ayat bagi ketiga-tiga fakta dan huraian ini mempunyai koheren yang kuat, murid tersebut boleh diberikan markah baik, iaitu 5 ke 6 markah. Murid boleh memberikan fakta-fakta berikut
untuk mendapat markah penuh iaitu 6 markah. Contoh fakta yang boleh diberikan ialah fakta 1, berlaku kegiatan ekonomi atau pengkhususan pekerjaan serta huraiannya wujud lebihan hasil pertanian. Fakta kedua, masyarakat pertanian bertukar pekerjaan. Peserta huraian pertama menjadi peniaga, kedua menjadi pedagang dan ketiga menjadi artisan. Fakta ketiga, aktiviti perdagangan meluas sehingga ke kawasan Lembah Indus. Beserta huraian pertama terdapat penguasa tekstil, kedua barangan tembikar, yang ketiga alat keperluan harian. Dan yang keempat, berlaku pertambahan penduduk beserta huraiannya peningkatan permintaan tukang rumah untuk membuat rumah. Seterusnya, saya berikan kepada Syawal untuk menerangkan jawapan rubrik analitik yang terbaik. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Syakila. Kini saya akan menyambung kepada bahagian jawapan rubrik analitik. Jika dilihat pada jawapan berkenaan, permulaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Mesopotamia ialah pertanian, perdagangan dan perusahaan. Pada peringkat awal, masyarakat tamadun Mesopotamia mengusahakan tanah untuk kegiatan pertanian. Mereka menanam gandum, barley, bijirin, jagung, kurma serta sayur-sayuran. Apabila tanah pertanian diusahakan secara giat, wujud lebihan hasil pertanian. Masyarakat pertanian dahulunya bertani untuk menyara diri mereka sendiri telah bertukar menjadi peniaga. Akibat perhubungan mereka dengan orang luar yang memerlukan barang yang mereka miliki, perdagangan mula dijalankan dan mereka menjadi pedagang. Aktiviti perdagangan meluas sehingga ke kawasan Lembah Indus. Mereka membuat hubungan dagang dengan India, Mesir dan Mediterranean. Barangan tekstil menjadi sangat penting, terutamanya apabila penenunan besar-besaran telah diusahakan oleh bengkel-bengkel besar yang dimiliki oleh organisasi besar seperti Rumah Bahala dan Istana. Selain itu, mereka turut mengekspor barangan tekstil, barang kemas dan senjata, dan mereka juga mengusahakan barangan tembikar, pertukangan kayu dan membuat patung. Nama saya Nurul Fatihah binti Ahmad. Saya akan bentangkan rubrik holistik. Rubrik holistik bersikap lebih umum. Dalam rubrik holistik kumpulan kami terdapat 4 skor kriteria iaitu skor cermelang 7 ke 8 markah, skor kriteria baik iaitu 5 ke 6 markah, skor sederhana iaitu 3 ke 4 markah dan skor lemah iaitu 1 ke 2 markah. Bagi mendapat skor cemerlang iaitu 7 ke 8 markah menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas. Bagi mendapatkan skor baik menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang kurang jelas. Bagi mendapatkan skor sederhana menunjukkan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang terhad. Dan bagi mendapatkan skor lemah menunjukkan pengetahuan yang kurang dan tiada pemahaman yang berkaitan. Ini adalah permarkahan keseluruhan bagi rubrik holistik. Sekian, terima kasih. Nama saya Atik Arisa binti Rosli. Mari kita lihat soalan rubrik holistik. Pelbagai kejayaan telah dicapai oleh tamadun Mesopotamia. Jelaskan cara yang boleh dilakukan oleh generasi hari ini untuk mencontohi pencapaian tamadun tersebut. 8 markah. Berikut merupakan panduan penskoran rubrik holistik. Pelajar bebas untuk memberikan fakta, huraian beserta contoh
Markah boleh diberi sekiranya jawapan merangkumi kefahaman dan pengetahuan murid secara meluas. Antara fakta yang boleh diberi markah ialah bersikap terbuka, mengutamakan sains dan teknologi, berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat, tidak mudah berputus asa, pelantikan pemimpin yang cemerlang, berdisiplin dalam kehidupan, mematuhi arahan pemimpin. Guru juga boleh menerima mana-mana jawapan yang munasabah daripada pelajar. Nama saya Rozanawati binti Muhammad Jamil. Saya akan membentangkan jawapan esei bagi rubrik holistik. Jawapan adalah bebas dan mesti ada fakta, huraian dan contoh. Jika ada mana-mana jawapan yang munasabah adalah diterima seperti yang bertanda merah merujuk panduan penskoran rubrik holistik yang telah disebut oleh sahabat saya tadi di F1 hingga F8. Jawapan rubrik holistiknya ialah antara cara yang boleh dilakukan oleh generasi hari ini dalam mencontohi tamadun Mesopotamia adalah mengutamakan sains dan teknologi supaya dapat merubah kehidupan ke arah yang lebih baik dari segi penciptaan alat-alatan yang memudahkan kerja seharian, contohnya penggunaan komputer dan internet. Cara lain adalah berusaha menambah ilmu pengetahuan bagi seorang pelajar. Setiap pelajar perlu terus berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan supaya menjadi seorang insan yang berjaya, sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. Selain itu juga ialah tidak mudah berputus asa. Seseorang perlu kuat semangat dalam melakukan sesuatu perkara. Apabila kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu perkara, pasti ada matlamat dan misi. Jadi perlu sentiasa ingat akan matlamat yang ingin kita raih dan letakkan ia di tempat yang senang untuk dilihat agar semangat sentiasa membara. Hanya kita yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita demi menentukan masa hadapan. Sekian, terima kasih.